Yang sahih di Berita RTM, Berita Perdana edisi Sabtu 20 Mac. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan utama malam ini. Kementerian Pendidikan guna SOP sama untuk pembukaan semula sekolah menengah. Tindakan Korea Utara putuskan hubungan diplomatik tidak beri kesan negatif. Assalamualaikum, salam sejahtera. Prosedur operasi standard SOP pengendalian sekolah rendah akan digunakan untuk sekolah menengah apabila ia dibuka bulan depan. Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin bagaimanapun menegaskan terdapat beberapa penambahbaikan dilakukan bagi disesuaikan dengan persekitaran sekolah menengah. Seperti mana saya sebut tadi, ada konteks-konteks tertentu. Ya, seperti mana dalam konteks penyuraian, ini berbeza sedikit kerana tidak seperti mana sekolah rendah, sekolah menengah ni ramai murid-murid balik sendiri. So, benda-benda ni yang kita ni, apa yang kita lihat dalam konteks yang berbeza itu, kita akan lihat bagaimana kita boleh bekerjasama dengan ibu bapa dan murid-murid ini supaya proses itu berjalan dengan baik. Dan sama-sama kita doakan insya-Allah prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah diarah membuat pemantauan SOP di sekolah terlibat. Beliau ditemui selepas melawat Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 18-1. Berbaki 24 jam untuk keluar dari negara ini, kawalan keselamatan di Pejabat Kedutaan Korea Utara di Ibu Negara dipertingkat. Anggota polis dihantar ke lokasi bagi memantau keadaan. Lokasi itu turut menjadi tumpuan petugas media tempatan dan antarabangsa. Bangunan kedutaan di Damansara itu dipenuhi petugas media seawal pukul 7 pagi tadi. Kaki tangan kedutaan tiba di premis berkenaan sekitar 8.15 pagi. Kira-kira 2 jam kemudian, sekumpulan petugas kesihatan dilihat masuk ke kawasan kedutaan dipercayai menjalankan ujian saringan COVID-19 kepada kaki tangan diplomatik. Terdapat beberapa pergerakan kenderaan keluar masuk di bangunan terbabit sehingga pintu pagar ditutup pukul 12.30 tengah hari. Menurut Ketua Polis Daerah Brickfields, ACP Anwar Omar, 6 anggota ditempatkan di situ bagi memantau keadaan. Kaki tangan diplomatik Kedutaan Korea Utara dipercayai berlepas pulang ke Pyongyang esok melalui Beijing. Kedutaan berkenaan dikendalikan kuasa usaha sementara Kim Yu-song. Duta terakhir Korea Utara ke Malaysia ialah Kang Chol yang diusir pada 2017 susulan kenyataan provokatifnya berhubung kematian Kim Jong-nam, saudara pemimpin tertinggi negara berkenaan Kim Jong-un. Tindakan Kuala Lumpur mengekstradisi rakyat Korea Utara ke Amerika Syarikat untuk perbicaraan kes pengubahan wang haram ialah langkah tepat dan wajar. Ia membuktikan Malaysia menyanjung tinggi keluhuran undang-undang tanpa terikat dengan tekanan pihak luar. Pakar geostrategis Azmi Hassan menyifatkan tindakan Pyongyang memutuskan hubungan bilateral dengan Kuala Lumpur sebagai suatu kerugian strategik kepada negara komunis itu. Sebenarnya kesan bagi kita tiada benda pun. Tak ada apa-apa kerana hubungan diplomatik semenjak 2017 lagi itu ketika pembunuhan Jong Nam, isu itu kita tidak mempunyai hubungan diplomatik dan aktiviti perdagangan pun dikatakan memang tak ada. Jadi kesan terhadap kita tak ada. Tapi kesan sebenarnya adalah pada Korea Utara. Kerana Korea Utara memerlukan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar untuk mempamerkan bahawa negara luar mengiktiraf Korea Utara. Tindakan itu menunjukkan ketidakmatangan Korea Utara menangani isu antarabangsa, terutama apabila melibatkan Amerika. Malaysia sebagai negara berdaulat, negara merdeka, walaupun negara kecil, mampu dikatakan berhadapan dengan tekanan daripada Korea Utara itu. Dan kita mengikut lunas-lunas
perundangan antarabangsa. Kita bukan katakan menyebelahi mana-mana pihak dan perlu diingatkan bahawa Malaysia adalah antara negara pertama yang mengiktiraf hubungan diplomatik antara dua negara ini pada 1973. 3 Mac lalu, rakyat Korea Utara Moon Chol-myong gagal dalam rayuannya di mahkamah bagi mengelak diekstradisi ke Amerika. Langkah Korea Utara memutuskan hubungan diplomatik tidak akan memberi persepsi negatif negara luar mengenai Malaysia. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali optimis ia juga tidak akan menjejaskan kemasukan pelaburan asing. Dan ini juga diperhatikan oleh pelabur-pelabur asing sama ada Malaysia mengambil tindakan selari dengan peruntukan perlembagaan dan peruntukan undang-undang. Jadi kalau kita berpegang kepada keluhuran perlembagaan dan undang-undang negara dan juga di peringkat antarabangsa, saya tidak melihat ianya akan menjejaskan. Malahan Malaysia masih lagi menjadi destinasi pelaburan yang amat popular di kalangan pelabur-pelabur asing. Ini terbukti apabila satu syarikat gergasi Korea Selatan akan menandatangani perjanjian pelaburan baharu untuk membina kilang pengeluaran bateri khusus untuk kenderaan elektrik. Ini melibatkan pelaburan bernilai 2.3 bilion ringgit dan merupakan kilang pertama dibina di luar Korea Selatan. Majlis menandatangani perjanjian itu akan disaksikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Isnin ini. Beralih kepada situasi semasa COVID-19, jumlah kes aktif dalam negara meningkat sedikit selepas kes jangkitan baharu 1,671 yang direkodkan hari ini melebihi kes sembuh yang mencatat 1,585. Manakala 4 lagi korban menjadikan keseluruhan 1,229 kes kematian setakat ini. Sementara itu, 4 kluster baharu dikesan berbanding 10 kluster yang diisytihar tamat. Ini menjadikan kluster aktif dalam negara berkurangan kepada 421. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Empat lagi kluster baharu COVID-19 dikesan, masing-masing 2 melibatkan tempat kerja dan komuniti. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan kluster tersebut dikesan di Pulau Pinang, Johor, Sarawak dan Perak. Kluster Teluk Air Tawar di Pulau Pinang melibatkan sebuah pusat pendidikan mencatatkan 33 kes positif. Manakala di Johor, kluster perindustrian Pekan Nanas yang dikesan hasil saringan bersasar pekerja sebuah kilang mencatatkan 39 kes positif. Kluster Tanjung Genting pula melibatkan daerah Meradong di Sarawak hasil saringan individu bergejala yang mencatatkan 22 kes positif. Kluster Pulau Pisang pula dikesan di Perak hasil saringan individu bergejala dengan mencatatkan 15 kes positif. Sehingga kini, industri kreatif tidak termasuk dalam sektor utama. Berlakunya kluster besar membabitkan penularan COVID-19 di negara ini. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, setelah lebih setahun berhadapan pandemik itu, pihaknya mempunyai maklumat semakin lengkap serta menggunakan data dan sains dalam membuat sebarang keputusan. Saya harap rakyat tidak takut, kerana saya tak payahlah sebut sektor mana. Kita tahu bahawa sektor yang selalunya ada masalah besar dari segi pandemik ini tak termasuk pawagam, tak termasuk filem, tak termasuk studio dan sebagainya. Jadi kita pada waktu yang sama kita harus berhati-hati. Kita meningkatkan kerjasama sesama kita sentiasa berkongsi maklumat dalam setiap sektor
dan kita akan melaporkan setiap kali kalau kita ada lihat perkara-perkara yang tidak begitu mengikuti SOP. Beliau berkata demikian selepas membuat tinjauan pematuhan prosedur operasi standard SOP pawagam di Ibu Negara. Jelasnya lagi, kementerian akan memastikan pemantauan berterusan dilaksana dari semasa ke semasa. Kesedaran mengenai pematuhan SOP Perintah Kawalan Pergerakan semakin meningkat. Semalam hanya 6 individu ditahan kerana ingkar SOP. Kesemua mereka dikenakan tindakan kompaun. Menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, 4 daripada mereka didapati tidak memakai pelitup muka. 2 lagi melibatkan premis yang gagal menyediakan rekod butiran diri. Menerusi Ops Benting pula, 49 pendatang asing tanpa izin dicekup. Sebuah kenderaan darat dan sebuah bot dirampas. Tindakan kompaun adalah jalan terakhir ke atas individu degil yang melanggar SOP mengikut Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 pindaan 2021. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, arahan kerajaan kepada pasukan penguatkuasa adalah mengutamakan budi bicara sebelum mengeluarkan kompaun. Namun demikian saya nak sebut, kerajaan dan juga pihak jabatan-jabatan ini pun telah memberikan penekanan kepada anggota penguatkuasa ini. Saman adalah langkah terakhir, last resort. Sebab sebagaimana yang saya sebut tadilah, kalau sekiranya dalam satu-satu suasana tu didapati ramai yang tidak mematuhi SOP, tugas penguatkuasa ini adalah untuk bagi teguran, bagi amaran, bagi arahan supaya patuh. Kalau tak patuh lagi, barulah kita ambil tindakan. Ordinan darurat menetapkan kadar kompaun pelanggaran SOP ialah sehingga RM10,000 untuk individu serta maksimum RM50,000 bagi syarikat. Undang-undang itu turut memberi ruang kepada rayuan dan diskaun kompaun mengikut tempoh ditetapkan. Hampir 400,000 individu yang majoritinya petugas barisan hadapan telah menerima vaksin COVID-19. Angka itu menjadikan sasaran 500,000 penerima untuk fasa pertama hampir tercapai. Menerusi ciapan di Twitter, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba memaklumkan 399,525 dos vaksin sudah diagihkan. 395,006 daripadanya ialah dos pertama dan 4,519 dos kedua. Jumlah itu berjaya dicapai dalam tempoh 24 hari sejak vaksin COVID-19 mula diagihkan 24 Februari lalu. Secara purata, 16,646 vaksin diberikan sehari. Jumlah individu berdaftar sebagai penerima vaksin COVID-19 namun enggan disuntik atau gagal hadir untuk menerima vaksin sedang dikenal pasti. Situasi itu kemudian akan dianalisis pasukan petugas khas COVID-19 Kementerian Kesihatan bagi mencari punca kejadian. Jadi apa yang saya nak sarankan ialah kita kena, kesihatan awam kena cek kenapa dia tak nak. Kita nak tahu kenapa dia tak nak. Dan yang keduanya, mereka yang tidak hadir ini pun kita kena tahu juga kenapa dia tak hadir. Adakah dia terlupa ke, dia sengaja ke apa, kita tak tahu. Kita tak mahu angka ni meningkat. Kalau angka ni meningkat, dia akan menjejaskan peluang kita untuk mencapai imuniti kelompok. Sekiranya situasi itu tidak dibendung, usaha untuk mencapai imuniti kelompok dikuatiri gagal. 2 maut akibat insiden lemas berasingan di Pahang. Paparannya seketika nanti. Therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di seluruh negara. Bangsa merupakan salah seorang daripada 2 kematian kes. Saudara-saudari dan anak-anak
hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Kami sudah bersedia. Kami sudah sedia. Kami sudah bersedia. Kami sudah sedia. Kami sudah bersedia. Kami sudah sedia. Kami sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Kami juga sudah bersedia. Kamu sedia tak? Aku sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya pun sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Dan kami semua juga sudah bersedia Untuk menerima vaksin COVID-19. Assalamualaikum, selamat malam dan salam hormat kepada semua penonton. Masih lagi bersama Map Malaysia untuk perkembangan cuaca pada malam ini pula. Kita terus perhatikan kepada paparan carta angin permukaan iaitu rantau negara kita yang pada ketika ini telah pun menerima tiupan angin pelbagai hala ke semenanjung Malaysia termasuklah Sabah dan Sarawak dengan kelajuan yang agak perlahan iaitu antara 10 hingga 30 km sejam. Map Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran terperingkat bagi angin kencang dan laut gelora dan keadaan perairan rantau negara adalah stabil untuk sebarang aktiviti. Dan untuk makluman semua, pada ketika ini negara kita telah pun menerima tiupan angin dari pelbagai hala dan pada ketika ini berada pada peralihan monsun dan hujan dari buk petir yang berpotensi berlaku di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia khususnya dan terutamanya melibatkan bahagian pedalaman negeri Selangor, negeri Sembilan, Melaka dan juga negeri Johor menjelang petang sehingga ke awal malam. Namun demikian, pada malam ini keadaan cuaca adalah baik bagi kebanyakan tempat terutamanya di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia. Namun demikian, hujan dari buk petir masih lagi berlaku di 1-2 tempat melibatkan pedalaman negeri Perak dan dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan hujan dari buk petir yang sedang berlaku pada malam ini lebih tertumpu di bahagian pantai barat negeri Sabah dan juga di hampir keseluruhan tempat di negeri Sarawak ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal pagi esok. Dan seterusnya kita perhatikan kepada paparan ramalan hujan menjelang pagi esok. Keadaan hujan di semenanjung Malaysia hanya tertumpu di bahagian pesisiran pantai negeri Sembilan dan juga negeri Melaka dan dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat tengah hari nanti, manakala lain-lain tempat adalah tiada hujan. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak pula hujan dari buk petir masih lagi tertumpu di bahagian perairan Sarawak di mana dijangkakan keadaan itu akan berlanjutan sehingga ke lewat tengah hari esok. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca dan juga gempa bumi seluruh negara, sila layari laman sesawang kami di www.met.gov.my, Twitter, Instagram dan juga Facebook rasmi Map Malaysia. Sekian dari saya. Assalamualaikum.
Pencemaran khazanah hutan paya bakau membawa banyak kerugian kepada semua pihak. Usaha untuk memulihkan semula ekosistem kehidupan di pesisir pantai hutan paya bakau bukannya satu perkara yang mudah untuk dicapai dalam tempoh yang singkat. Sempena Hari Hutan Antarabangsa yang akan disambut esok, ikuti laporan khas wartawan Azri Ahmad Mustafa Hadi. Kerosakan ekosistem hutan paya bakau mengakibatkan terhakisnya biodiversiti dan kelestarian alam semula jadi serta mengakibatkan kerugian aspek ekonomi. Keadaan ini disebabkan hutan tersebut menjadi tempat hidupan laut membiak seperti ikan dan udang yang menjadi sumber tangkapan utama nelayan-nelayan di kawasan tersebut. Hutan paya bakau adalah khazanah semula jadi yang juga menyediakan habitat bagi ribuan spesies untuk semua peringkat jaringan makanan laut. Di kawasan hutan paya laut ni atau hutan bakau ni merupakan satu ekosistem yang penting kepada hidupan marin. Di mana dari segi di situlah adanya pembiakan udang, ikan dan hidupan laut yang lain. Yang mana hidupan lautan ni juga dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia untuk mendapatkan nelayan kita untuk mendapatkan punca rezeki. Jadi penting kawasan hutan bakau ni dikekalkan. Pencemaran seperti tumpahan minyak di hutan paya bakau tidak hanya memberi kesan kepada hidupan marin, ia juga turut menjejaskan pokok bakau di pesisir pantai tersebut. Pokok bakau yang akarnya diselaputi tumpahan minyak tidak boleh bernafas dan akan mengalami penyakit dan seterusnya hanya mampu hidup selama sebulan. Penanaman semula pokok di kawasan tercemar tidak akan berhasil selama beberapa tahun kerana kesan tumpahan minyak di kawasan itu sudah meresap jauh ke dalam bumi. Justru, pihak Jabatan Perhutanan menggubal pelan strategik pengurusan hutan negeri yang akan dikuatkuasakan selama 5 tahun bermula tahun 2021 hingga 2025. Kerja ini memang susah kerana kita perlu membersihkan kawasan tumpahan minyak tersebut sebelum kita dapat menanamkan pokok yang baharu. Pokok-pokok lama telah mati kerana bila mereka tertutup oleh minyak, biasanya mereka tidak dapat bernafas, kena akar-akar tidak dapat bernafas dan mereka akan mati. Jadi sebenarnya membersihkan tu lagi banyak kos yang kita perlu gunakan. Selain itu, hutan paya bakau berperanan sebagai keseimbangan ekosistem dan juga merupakan penebat bencana alam kepada penempatan manusia. Kawasan-kawasan pantai negara yang mempunyai dirian bakau kebanyakannya terselamat. Penduduk-penduduk yang duduk di belakang kawasan hutan bakau ni terselamat daripada bencana tsunami. Ekologi hutan paya bakau menjadi habitat yang amat penting kepada pelbagai spesies flora dan fauna dalam negara kita ini. Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, laporkan aktiviti pencemaran hutan paya bakau seperti tumpahan minyak kerana tempat ini menjadi tempat tinggal mereka. Jangan zalimi spesies flora dan fauna di hutan paya bakau. Azri Ahmad Mustafa Hadi, Berita RTM. Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor bakal dinaik taraf menjadi kawasan rekreasi menerusi program Denai Sungai Kebangsaan. Menerusi program tersebut, kawasan Rizab Sungai Kim Kim akan dibangunkan sebagai kawasan rekreasi dengan pembinaan Denai Sungai. Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad berkata pelbagai aktiviti melibatkan komuniti boleh dilaksanakan seperti berkelah, memancing dan berbasikal. Ini sekaligus menghalang pihak tidak bertanggungjawab menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sisa. Mungkin dilihat agak terpencil, maka aktiviti-aktiviti yang tidak sewajarnya berlaku di sepanjang Sungai Kim Kim. Saya dapat melihat sendiri dengan mata kepala saya bahawa terdapatnya pembuangan yang tentu-tentunya menjejaskan kualiti air Sungai Kim Kim ini.
Pertubuhan bukan kerajaan dan komuniti setempat boleh menjadikan kawasan Denai sebagai anak angkat dengan melaksanakan pengindahan, penyelenggaraan dan mengadakan aktiviti kesedaran menghargai alam sekitar. Beliau berkata demikian kepada media semasa program Gotong Royong Sayangi Sungai Kim Kim. Susulan insiden runtuhan jambatan gantung di Lata Keding, Bukit Kudung, Jeli, Kelantan petang semalam. Polis telah membuka kertas siasatan berhubung kejadian terbabit dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Ketua Polis Daerah Jeli, DSP Ahmad Arifin berkata, pemilik pusat rekreasi persendirian itu akan dipanggil untuk siasatan lanjut sama ada disebabkan kecuaian ataupun sebab lain. Bila siasatan awal kita jalankan, kabel yang menyambung jambatan ini telah tercabut tercabut menyebabkan dia jatuh ke bawah dasar sungai ini. Ketinggian dia lebih kurang 15 kaki lah. Dan panjang dan jambatan yang dibina ini lebih kurang 40 meter. Dan maklumat yang kita perolehi seramai 5 orang telah mendapat rawatan pesakit luar di Hospital Jeli dan kesemuanya telah dibenarkan pulang kerana kecederaan tidak serius. Dan nasihat saya kepada orang ramai agar tidak mengguna fasiliti yang belum siap yang dalam pembinaan agar keselamatan semua terjaminlah. Lokasi kejadian iaitu tapak pembinaan jabatan gantung terbabit kini ditutup sehingga siasatan selesai. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun mati lemas selepas dihanyutkan arus semasa mandi di Sungai Mas, Sungai Lembing, Pahang. Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Muhammad Nur Yusuf Ali berkata Nur Syakirah Syahrizan dipercayai lemas sekitar pukul 10.15 pagi sebaik sahaja dia bersama dua adik lelakinya turun ke sungai. Mayatnya ditemukan 10 minit kemudian. Mangsa yang tinggal di Indrapura, lebih 40 km dari Sungai Lembing, difahamkan bertolak ke Sungai Mas bersama ibu bapa dan 5 adik-beradiknya untuk berkelah sekitar 8.30 pagi tadi. Nur Syakirah dan 2 adiknya tenggelam sebaik sahaja turun ke sungai dan bapa mereka hanya sempat menarik 2 adiknya manakala mangsa dihanyutkan arus. Orang awam dan penduduk kampung juga cuba membantu sebelum menemukan mayat Nur Syakirah. Di Temerloh, mayat kedua mangsa lemas di Kampung Loyang ditemukan 7 hari selepas dilaporkan hilang. Mayat Muhammad Hakim Fakih Norazmi yang berusia 16 tahun ditemukan kira-kira 3 km dari lokasi terakhir di Kesan. Menurut Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Muhammad Sobri Muhammad Saleh, mayat ditemukan sukarelawan Sungai Pahang. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Sistem kehakiman negara ketika ini masih memerlukan lebih ramai hakim. Bagaimanapun, pelantikan hakim adalah berdasarkan bilangan ditetapkan Perlembagaan Persekutuan. Peringkat Mahkamah Rayuan juga ada bilangan, saya tak ingat bilangan berapa. Mahkamah Tinggi pun ada bilangan dia. Jadi untuk Mahkamah Tinggi inilah, kalau tidak mencukupi hakim Mahkamah Tinggi ini, kerajaan melantik dia panggil Pesuruhjaya Kehakiman. Pesuruhjaya Kehakiman ni macam temporary judge. Kuasanya sama, tapi sementara tak boleh nak mengisi jawatan yang ada tu, maka mereka ni akan jadi Pesuruhjaya Kehakiman. Perlembagaan menetapkan jumlah hakim yang dilantik bagi Mahkamah Persekutuan ialah 14 orang. Pelantikan baharu hanya akan dibuat sekiranya ada kekosongan. Untuk menambah bilangan hakim, ia perlu melalui proses pindaan Perlembagaan Persekutuan.
Pembinaan 40,000 unit rumah mampu milik dalam wilayah persekutuan termasuk 20,000 unit kepada anggota tentera menerusi skim residensi prihatin dijangka siap dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata sasaran itu membolehkan pemilikan unit-unit rumah dapat disegerakan bagi memberikan lebih keselesaan kepada golongan terbabit dalam menjalani kehidupan seharian. Dalam masa 5 tahun ini, kita harap 40,000 unit rumah yang berharga bawah 200,000, yakni rumah prihatin, residensi prihatin dan juga rumah-rumah yang khusus untuk anggota Angkatan Tentera. Malah pihak PDRM juga telah mengambil langkah-langkah yang sama. Tapi semuanya diselaraskan dari segi physical planningnya oleh Kementerian Wilayah melalui Dewan Bandaraya, Putrajaya dan Perbadanan Labuan. Dan kita bekerjasama secara interagensi. Beliau ditemui di Kota Baru, Kelantan. Residensi prihatin menawarkan rumah di bawah harga RM200,000 dengan keluasan antara 750 hingga 1,000 kaki persegi. Tempoh perjalanan feri penumpang ke Kuala Perlis dan Kuala Kedah dari Pulau Langkawi bakal menjadi lebih singkat. Ia berikutan cadangan lokasi baru bagi tujuan pembinaan terminal feri penumpang di Teluk Apau, Langkawi. Adun Air Hangat Johari Bulat berkata pembinaannya kelak dapat menjimatkan masa antara 20 hingga 30 minit perjalanan feri berbanding sekarang. Bertujuan di Teluk Pau ni nak kita bina jeti baru yang untuk kita cater daripada Teluk Apau ke Kuala Perlis. Dengan terbinanya jeti baru nanti, jarak perjalanan antara Kuala Perlis ke Langkawi ni cuma makan masa 30 minit saja. Jadi orang pelancong-pelancong yang fobia dengan laut ni senanglah pilih trek nak mai ke Langkawi melalui Kuala Perlis ke Langkawi dalam jarak masa 30 minit. Beliau bercakap kepada media selepas meninjau lokasi cadangan terminal feri di pantai Teluk Apau, Langkawi. Terdahulu, beliau menyertai beberapa agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan melihat laluan jalan baharu yang bakal menghubungkan terminal berkenaan dengan Pekan Kuah, Langkawi sejauh 3.5 kilometer. Bagi memberi kesedaran mengenai penjagaan haiwan dan memupuk semangat kesukarelawan dalam kalangan orang ramai, Majlis Perbandaran Ampang Jaya mengambil inisiatif mengadakan program sukarelawan at Zoo Negara dan Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan Kebun Komuniti MPAJ. Selain meletakkan aktiviti membersihkan kawasan, program ini menjadi salah satu saluran untuk menggalakkan orang ramai mengunjungi Zoo Negara selepas dahulunya ditutup akibat pandemik COVID-19. Menurut Yang di-Pertua MPAJ Muhammad Fauzi Muhammad Yatim, aktiviti seumpama ini dapat memberi pendedahan kepada orang ramai tentang cara-cara penjagaan haiwan. Pandemik COVID-19. Jadi sudah tentu keadaan Zoo Negara kita berada dalam keadaan yang kurangnya kunjungan daripada orang ramai. Jadi pada pagi ini kita menjalankan aktiviti CSR untuk membantu Zoo Negara untuk dari segi kesedaran, meningkatkan kesedaran masyarakat tentang penjagaan haiwan di Zoo Negara ini. Jadi dengan itu kita berharap usaha-usaha pihak Zoo Negara untuk meningkatkan kunjungan orang ramai ke Zoo Negara ini dapat ditingkatkan. Pertandingan Kebun Komuniti 2020 MPAJ menawarkan hadiah keseluruhan bernilai RM17,900 dengan 5 kategori dipertandingkan: kebun hijau, kebun aktif, kebun ceria, kebun kreatif dan kebun komuniti terbaik. Kementerian Keuangan
Kewangan akan segera menyalurkan 20 juta ringgit kepada setiap negeri bermula minggu depan. Bantuan berkenaan bagi tujuan pelaksanaan segera projek-projek kecil bagi memulihkan ekonomi setempat di peringkat akar umbi. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, nilai keseluruhan bantuan berkenaan berjumlah 260 juta ringgit akan disalur secara langsung kepada setiap negeri. Bantuan itu khusus bagi tujuan pembaikan infrastruktur dan fasiliti awam, pembaikan jalan, program ameniti sosial, baik pulih perumahan awam serta penyelenggaraan premis perniagaan. Untuk kontrak-kontrak G1 hingga G4, untuk kontrak-kontrak kecil, kerana dia ada multiplier effect tu memang very high, dia ganda ekonomi tu very tinggi, ya. Dan kita lihat kita daripada kontrak-kontrak kecil ni G1 hingga G4, kalau dia dapat merangsangkan ekonomi dengan lebih cepat lagi lah. Sebentar tadi telah masuk waktu solat Fardhu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pemain industri pelancongan disaran memanfaatkan sepenuhnya bantuan di bawah program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa bagi meningkatkan semula perkembangan sektor berkenaan. Selain bantuan yang tertumpu kepada industri pelancongan, inisiatif lain juga secara umumnya dilihat amat membantu pemain industri yang terkesan. Pengumuman bantuan tersebut memberi suntikan semangat dan motivasi kepada penggiat industri untuk bangkit pasca pelaksanaan PKP 2.0. Antaranya kita lihat bagaimana inisiatif vaksin yang boleh membantu industri pelancongan. Kita lihat bagaimana pelaksanaan tidak ada lagi lah pelaksanaan PKP menyeluruh hanya ke spesifik, itu akan membantu industri pelancongan. Dan juga kita tengok juga bagaimana pelaksanaan projek-projek kecil. Ini projek-projek kecil ini boleh kita membangun desa-desa kecil atau kampung untuk menyediakan mereka untuk menerima pelancong-pelancong tempatan dan mungkin pelancong antarabangsa di masa akan datang. Namun, pemain industri perlu komited memastikan pengunjung mematuhi SOP ditetapkan dan pusat pelancongan seliaan mereka bebas daripada COVID-19. Inisiatif baru yang diperkenal ialah bantuan tunai secara sekali bayar kepada pengusaha inap desa yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Selain pelanjutan pengecualian cukai pelancongan dan cukai perkhidmatan ke atas penginapan disediakan pengendali hotel sehingga 31 Disember 2021. PKS digalakkan mengambil peluang beralih kepada pendigitalan, automasi dan robotik menerusi bantuan di bawah program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa. Ini bagi memastikan mereka kekal relevan seiring dengan pertumbuhan pesat ekonomi digital. Ini memberi peluang kepada SMEs kita untuk menembusi pasaran-pasaran baru di luar Malaysia. Pasaran Malaysia ini terlalu kecil, kita hanya mengenai 32 juta rakyat sahaja. Tetapi kalau kita mampu menggunakan teknologi digital, kita dapat menembusi pasaran di rantau ini. ASEAN saja mempunyai populasi 650 juta dan baru-baru ini kita telah menandatangani perjanjian RCEP yang dapat menembusi pasaran di 15 buah negara. Menerusi pemerkasa, Bank Negara meningkatkan kemudahan bantuan dan pemulihan berjumlah 2 bilion ringgit serta fasiliti automasi dan digitalisasi 700 juta ringgit. Secara keseluruhan, kerajaan memperuntuk 6 bilion ringgit untuk manfaat PKS. Azam Hussein nampaknya sudah pun bersedia untuk memberikan kita perkabaran tentang kejohanan seluruh England dan perkembangan sukan lain. Ya, laporan penuh dengan rakan penyampai Azam. Teruskan. Burnley Dinah ikrar perbaiki kelemahan. Masalah hutang landa Persatuan Sukan.
Baik, terima kasih Fatil dan juga Hazel. Saya maksudkan kita mulakan dengan laporan ini. Kami akan belajar dari kesilapan. Demikian tegas pasangan beregu wanita negara yang sedang meningkat naik perlitan Tinah susulan kekecewaan mereka melangkah ke separuh akhir seluruh England hancur berkecai di tangan pasangan Jepun Nami Matsuyama Chiharu Shida malam tadi. Meskipun tewas, prestasi serta corak permainan yang dipamerkan pasangan muda negara ini wajar diberi pujian selepas berjaya mengejutkan beberapa pasangan pilihan di kejohanan berkenaan. Menurut Tinah, dia dan pasangannya Perli banyak melakukan kesilapan mudah sehingga memberi peluang kepada pasangan Jepun tersebut mengutip mata demi mata. Bagaimanapun, kesilapan yang dilakukan mereka itu akan menjadi pengajaran berguna dalam misi meningkatkan lagi mutu permainan pada masa hadapan. Waktu main dengan pair Japan, I think in this game we made a lot of simple mistakes. We are really disappointed in that because we gave away 3 points even though we susah mau dapat point, tapi kita senang bagikan point kepada opponent, and diorang punya pace dekat every shot lebih cepat dan lebih agresif. I think itu yang buat kita susah dalam game kita. But we take it in a positive way that this is a big thing for us to learn and go back and train harder. Actually, not to say really satisfied for today's match because I think I have made a lot of simple mistakes and there are still a lot that I need to work on and also improve. So I hope next time we can play better than this. For this journey, I think we can see what is our weakness that we need to improve to catch up with the world-class player. And there are also a lot of experience that we have gained through this tournament. So I'm really happy that I could join All England this year. Pada pertemuan tersebut, Perli Tinah menampilkan persembahan yang baik dengan memberi cabaran kepada pasangan Jepun itu sebelum tunduk 3 set 21-12, 20-22, 21-16. Perli yang berusia 21 tahun dan Tinah 23 tahun sebelum ini berjaya mengejutkan pilihan keempat yang juga pasangan nombor 8 dunia dari Thailand di pusingan awal. Pasangan yang berada di ranking ke-22 dunia itu juga mula mencuri tumpuan setelah menjuarai terbuka Switzerland 2 minggu lalu. Saudara, malam ini dua wakil negara Lee Zijia dan Chang Peng Soon Goh Liu Ying akan merentak dalam aksi separuh akhir seluruh England. Zijia yang menyingkirkan pemain nombor 1 dunia Kento Momota semalam berdepan pemain Belanda Mark Kalju di separuh akhir perseorangan lelaki. Manakala Peng Soon Liu Ying pula turun bertarung dalam acara beregu campuran menentang pasangan Jepun Yuki Kaneko Misaki Matsutomo. Sama-sama kita doakan mereka menang dan layak ke final esok. Baik, ini pula perkembangan yang tidak sedap didengar. Persekutuan Bola Baling Malaysia MAHF menerima nasib malang apabila disingkirkan daripada menjadi ahli gabungan Majlis Olimpik Malaysia MOM selepas gagal menyelesaikan hutang tertunggak sejak 3 tahun lalu. Keputusan terbabit dibuat dalam satu mesyuarat ahli Majlis Eksekutif MOM dengan mengambil kira peluang dan ruang yang telah diberikan kepada MAHF untuk menjelaskan tunggakan berkenaan. Menurut Setiausaha Agung MOM, Datuk Nazifuddin Muhammad Najib, tunggakan terbabit adalah merangkumi perbelanjaan dan kos penyertaan atlet bola baling yang menyertai kejohanan Sukan Asia 2018 di Jakarta, Indonesia. Beliau berkata menerusi pengguguran MAHF daripada ahli gabungan MOM sekaligus menyaksikan tiada lagi penyertaan atlet Malaysia dalam acara terbabit di kejohanan besar seperti Tamasya Sukan C dan Asia. Difahamkan jumlah keseluruhan hutang MAHF adalah berjumlah RM133,000 berdasarkan hutang ketika penyertaan di Tamasya Sukan Asia 2018. Sebelum ini, Persatuan Baseball Amatur Malaysia pernah dikenakan tindakan sama apabila mereka turut mempunyai hutang tertunggak sebanyak RM33,000 dan gagal menyelesaikan bayaran kos penyertaan Sukan C 2013. Penyertaan sukan di bawah kategori B seperti bola baling dan baseball perlu menanggung keseluruhan kos perbelanjaan dan akan dibayar semula jika mereka memenangi pingat pada penyertaan kejohanan terbabit.
Baik, beralih ke sukan bola sepak. Pemilik kelab Johor Darul Takzim JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim mengakui beliau terbuka membeli mana-mana saham kelab bola sepak terkemuka Eropah. Menurut Tunku Ismail, pemilikan ekuiti saham tersebut dilihat mampu memberi manfaat buat JDT. Jelas Tunku Ismail, penilaian terperinci bagaimanapun perlu dilakukan sebelum pihaknya membuat pembelian saham berkenaan. Antara kelab yang menjadi tumpuan ialah kelab dari Liga Perdana Inggeris, Manchester United, yang mempunyai nilai komersial kukuh dan mampan. Tetapi of course sebelum membuat any investment, we have to buat penilaian yang mana yang sesuai, yang mana tak sesuai, yang mana ada pros and cons. Contoh macam di Valencia, there's a pros and cons. Di Manchester United, there's a pros and cons. AC Milan dan seterusnya. Baginda berkata demikian dalam satu sidang media di Iskandar Puteri. Kita ke perkembangan sukan silat. Setiausaha Agung Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka, Datuk Megat Zulkarnain Umadin mahu pesilat negara menggunakan peluang menyertai kejohanan di Asia Tengah sebaik mungkin bagi meningkatkan prestasi mereka. Peringatan tersebut disuarakan Megat Zulkarnain selepas pesilat negara tidak menyertai sebarang kejohanan sejak tahun lalu ekoran Perintah Kawalan Pergerakan. Menurut Megat Zulkarnain, beliau turut berharap semua pesilat negara menggunakan penyertaan ke Asia Tengah sebagai platform pendedahan dan pembelajaran. Dekat awal dulu bila kita kena PKP 1.0, yang pertama selepas tu kita bulan 7 kita dah bawa pesilat kita keluar. Kita dah ada latihan di Sungai selama hampir 2 bulan setengah. Masa tu latihannya at peak. Budak-budak kita memang berada dalam very peak. Maknanya saya sendiri tengok ke Sungai, saya pergi 3 kali, kita ada pertandingan, dia dah berada dalam prestasi yang cukup baik. Tapi bila mereka balik, tak boleh menyertai mana-mana kejuaraan, SOP untuk keluar negara juga tak dapat mereka pergi. Dan bila berlakunya PKP 2.0, dia menurun balik. Beliau berkata demikian selepas penyerahan jalur gemilang kepada kontingen silat di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. Menjelang Sukan SEA 2021 Hanoi, Vietnam hujung tahun ini, skuad silat negara akan berdepan tugas sukar kerana perlu mengatasi atlet silat tuan rumah yang kini sedang meningkat naik di samping cabaran hebat dari pesilat Indonesia. Justeru penyertaan kesaingan di Asia Tengah nanti dilihat landasan terbaik buat pesaka mempersiapkan para pesilat mereka bagi menggalas misi memenangi pingat emas di tamasya itu nanti. Menjelang perlumbaan Capri Malaysia 2021, cabaran merebut gelaran bagi kelas perdana CP150 kini lebih kompetitif susulan peraturan penggunaan alat pengehat kelajuan. Menurut pengarah Safe Aim Mutual Sdn Bhd, Rong Hock, penggunaan alat itu diwajibkan kepada semua pasukan bagi mengimbangi dominasi jentera termasuk Honda dan Yamaha. Had maksimal untuk kelas 150 adalah 14,000. Kalau sebelum ini ada motor yang RPM dia boleh sampai ke 15,500. Satu sebab antara limitation RPM ini adalah untuk memastikan daya ketahanan motor. Dan kami pasti lap time tidak akan berubah banyak sangat. Mungkin walaupun dalam 14,000 RPM lap time mungkin boleh lebih cepat, tetapi pasukan dengan pelumba terpaksa beradaptasi dengan perubahan regulasi baru ini. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran kejuaraan Malaysian Capri 2021 di Liga Antarabangsa Sepang SIC. Perlumbaan pusingan pertama Capri Malaysia musim ini akan berlangsung pada Ahad di Liga Antarabangsa Sepang SIC. Itu sahaja perkembangan sukan untuk malam ini. Berita perdana diteruskan dengan segmen hashtag bersama Fatil dan juga Hazel. Silakan. Ya, terima kasih Azab. Seorang penternak ular di Georgia, Amerika Syarikat menerima perhatian ramai gara-gara ular sawa yang diternaknya memiliki corak emoji muka yang tersenyum.
Bukan sahaja unik, ular itu juga dijual pada harga lebih $6,000 atau kira-kira RM24,000, lebih 60 kali ganda daripada harga biasa untuk baka ular itu. Pemiliknya Justin Kobilka memaklumkan telah menghabiskan bertahun-tahun menjalankan eksperimen pembiakan kacukan ular jenis Lavender albino ball bagi mendapatkan corak yang berbeza dan unik. Dapat menggembirakan orang lain adalah satu perasaan yang tidak dapat diungkapkan. Itu yang berlaku kepada seorang pengguna YouTube apabila dia berjaya menunaikan impian seorang lelaki orang kurang upaya yang ingin menaiki kereta mewah. Video tersebut meraih lebih 1 juta tontonan di laman sosial. Rata-rata warganet turut sama tersentuh melihat keterujaan lelaki ini dapat mencapai impiannya setelah sekian lama. Yo somos manitas. Datin Normala Omar, A. Galak dan Aspalela Abdullah antara artis veteran yang menerima bantuan melalui program Ziarah Prihatin Anjuran Finas. Sumbangan wang dan barangan keperluan harian disampaikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah yang menziarahi ketiga-tiga artis veteran di rumah mereka sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Datuk Saifuddin turut meluangkan masa beramah mesra serta mendengar luahan hati ketiga-tiga artis veteran itu, terutama dalam hal industri seni. Menurut Datuk Saifuddin, sumbangan yang dihulurkan sebagai tanda prihatin dan pengiktirafan kerajaan kepada jasa artis-artis veteran dalam dunia perfilman negara. Ini adalah program Ziarah Finas dan tujuan kita ialah untuk bertanya khabar, juga sedikit sebanyak mendapatkan maklumat ataupun pandangan, dan ini sebahagian daripada cara Finas untuk mengiktiraf orang-orang lama yang telah banyak jasa kepada dunia perfilman, dan mudah-mudahan ziarah ini dapat sedikit sebanyak membantu mereka. Datuk Saifuddin kemudiannya melawat dan melakukan pemantauan prosedur operasi standard SOP di lokasi penggambaran drama oleh syarikat produksi Rumah Karya Citra di Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Hadir bersama pengerusi Finas Zakaria Abdul Hamid, Ketua Pegawai Eksekutif Finas Ahmad Idham Ahmad Nazri dan Ahli Lembaga Finas Datuk Seri Izlan Yusof. Hampir 5 dekad melatari pentas seni dengan pelbagai karya hebat, Datuk M. Nasir mahu memanfaatkan tahun 2021 dengan memenuhi segala undangan persembahan yang tertunda. Mengenai pembikinan lagu sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, beliau tidak ada masalah kerana mempunyai studio di rumah. Kelakar dia ialah aktiviti semua orang berebut nak buat dalam masa yang sama. Jadi kita ingat nak dapatkan banyak kerja tu, tapi semua orang buat dalam masa yang sama. Jadi kita dapat apa yang kita dapat. Peluang kita tu tersangkut kerana banyak orang time bersama. Jadi tapi alhamdulillah kita haraplah kita ini semua harapan PKP ataupun isu COVID ataupun kes COVID ni akan reda dan kita akan kembali semula ke hidup asal kita. Datuk M. Nasir ditemui B-Diva ketika rakaman konsert transisi 40 Datuk M. Nasir di Angkasa Puri. Mencecah usia 64 tahun Julai ini, beliau berharap diberi kesihatan yang baik untuk terus berkarya. Itu hanya nama je, transisi 40 ke apa ke. Bagi diri saya, bagi orang yang memang suka pada saya lihat, kalau di dunia barat tu ada beberapa artis yang dah umur lebih daripada saya, 80 pun umur dia. Artis seperti Paul McCartney umpamanya, dia masih buat album lagi dan masih buat konsert lagi. Banyak peminat dia kerana dia telah membuat lagu-lagu dia yang berkesan kepada dunia pop ni kan. Saya harap saya boleh buat macam itu. Saya tak
perlu berhenti. Saya tak perlu, saya just buat kerana saya mungkin diberi kemampuan untuk buat. Harapan Sifu Dato' M. Nasir yang juga harapan seluruh peminat industri muzik tempatan itu menutup berita perdana edisi 20 Mac. Daftar di MySejahtera untuk janji temu vaksinasi COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Dan terus patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dan itu, Assalamualaikum. Salam hormat.